sekali sikit. Tak boleh nampak dulu. Kita dah nampak 3-0 untuk tim Vamos sekarang ni. Memang berpeluh-peluh pasukan IG memikirkan cara untuk menewaskan pasukan Vamos. Satu mata, perjalanan berakhir. 4 perlawanan perlu dimiliki untuk ke Paris. Tapi itu juga bermaksud tak ada lagi kesilapan. Baik daripada sudut draft, baik daripada sudut gameplay. Ini adalah misi yang hampir mustahil sedang dipegang oleh Invictus Gaming. Manakala untuk pasukan Vamos, mereka hanya perlu meneruskan momentum. Mereka hanya perlu meneruskan sahaja tekanan mereka. Dan nampaknya untuk persingan yang keempat, mereka yang akan menjadi first pick. Kelebihan daripada sudut drafting dekat sini mungkin dimiliki oleh mereka. Satu lagi mata, kunci ini bakal dibawa pulang untuk tim Vamos. Untuk Invictus Gaming, 4 perlawanan berturut-turut mereka kena Bahasa menang. Melayu. Tapi bahasa Melayu, saya bukan. Saya nak membuktikan bahawa saya layak berada dalam roster utama. Ketika saya di EVOS dalam MPLID, saya adalah pemain simpanan selama 3 musim. Yang English? English. I want to prove that I deserve a place in the starting roster. During my time with EVOS in MPLID, I spent 3 seasons as a substitute player. Bahasa Indonesia. Thailand. Sawadika. Dah itu je. Putai ni non cup. Ada gerakan tambahan. Biasa. Kalau ikutkan apa yang dia kata, apa yang nak aku katakan tadi lah, dia dekat MPLID sudah diberikan sebagai pemain simpanan sahaja selama 3 musim. Saya terjemahkan balik apa yang dia katakan sebentar tadi. Tapi dekat Vamos, dia dah tunjukkan yang bahawanya dia layak berada di first 5. Sebab tadi dia main dengan cukup cemerlang. Kalau awak tanya saya tentang Natko, musim lalu, Biasa saya je. akan katakan tak layak. Tapi musim ini, dia sememangnya wajar berada bersama-sama dengan pasukan Vamos. Tapi sekarang ni, WhatsApp daripada YouTube pula, siapa pemain Vamos yang perlu diberi perhatian? Sepat. Dia sangat serasi dengan pasukan dia. Dia ada potensi untuk menjadi salah seorang EXP laner terbaik di Malaysia. Tapi hari ini, saya akan kalahkan dia. Wow, dia kata-kata daripada Year 3. Tapi saya setuju. Di mana untuk Sepat, apabila dia memasuki pasukan Vamos, begitu pantas adaptasi dengan pasukan Vamos. Bagaimana mereka boleh bekerjasama sebagai satu pasukan. Namun begitu pastinya Year 3 tak akan benarkan kemenangan yang dimiliki oleh pasukan Vamos yang begitu mudah. Yap, tepat sekali. Jadi sekarang ini kita akan menyaksikan perlawanan yang mungkin akan menjadi pengakhiran ataupun permulaan kebangkitan untuk Invictus Gaming. Map Expanding River seakan-akan tidak berpihak kepada pasukan IG. Tapi kali ini kita akan disajikan dengan Flying Cloud. Juga mereka tewas sebentar tadi. Sebab hari ini semua mereka tewas. 2 Flying Cloud, 2 Expanding Rivers. Apa yang kita boleh katakan, Vamos berada di bahagian first pick. Mereka terus saja mengambil Pakito 3 kali berturut-turut. Winnable sekali lagi bebas. Adakah akan dibawa masuk sekali lagi? Tapi sepatutnya ya. Yup, saya rasa laju kat sini kena ambil Guinevere. Kalau tak diberikan kepada Error 4-4 lagi, memang sangat-sangat menjengkelkan hero yang saya Demand hero damage untuk Hazel. untuk Hazel. Saya setuju. Adakah kalau kita melihat pada hari semalam, mereka akan membenarkan Hazel fokus kepada Haya sahaja? Haya terpik Ya, biarkan menjadi the carry, saya rasa tak menjadi masalah. Guinevere ini akan menjadi umpan sahaja kepada Invictus Gaming. Dan you bersama dengan Chusin terus sahaja dibawa masuk. Sekali lagi, mempublikkan mid laner mereka terlebih dahulu. Manakala untuk pasukan Vamos, kalau kita melihat mereka akan trend pusingan sebelum ini akan mengambil jungler dan juga marksman mereka Cloud. Masih lagi ada, boleh sahaja dibawa masuk sebenarnya. Tapi Guinevere, oh ya, Guinevere kali ini tak diambil oleh Virtus Gaming, menjadi peluang kepada Vamos pula. Guinevere Moskov. Guinevere Cloud. Pilihan yang lebih baik saya rasa kat sini. Ya. Sebab bagi saya poking damage Cloud lebih sakit, simple mekanik, hero Natko. Ini nombor yang keempat. Pertama Harith, kedua Semua sudah kena ban. ya. Tak, sebab the reason kenapa saya mengatakan Moskov. kenapa Moskov, sebab Takut Haya. takut ayah. Tapi Cloud boleh lawan Haya juga.
dapat stack. Tapi risau apa ni, Dia cuma tak ada stun je lah. individual skill daripada Hazel tu sendiri Ya, yang betul, takut menyeramkan. Tapi Tu, dah cakap dah. I'm tolerate invader. Akhirnya mereka mengubah strategi. Mengambil Hayabusa sebagai membenarkan Hazel sebagai carry pula. ya, dan sekarang ni dikasih 90 hari. Tak habis baca lah abang. Paramis diambil terus saja untuk wow, Immortal. Mortal. Kalau yang ni ikan kuri pun tak boleh. Tak, Tak ikan mampu. kuri tak. Uish, tak mampu. Angkuh. Alright, Paramis back keluar untuk menindakkan counter kepada glue tersebut. Yep. Moskov akan damage keluar. Maksudnya kat sini mereka rela trade Moskov dan juga hero marksman lain untuk bagi Mel dapat hero yang dia tak selesa. Faham? Jadi mereka just shut down Haya je dalam game ni. So kalau nak shut down Haya dalam game ni, saya rasa Cho ataupun Hilda pilihan yang baik. Ya, betul. Cho Hilda dan saya boleh katakan Kalia pun okey. Untuk berikan single target, pastikan yang Hayabusa juga sukar untuk bermain pada game kali ini. Ya, tepat sekali band seterusnya. Saya boleh katakan perlu untuk mereka keluarkan hero marksman lagi. Mungkin Clean pilihan yang baik sebab Clean dan juga Haya mempunyai kombinasi early game yang agak berbahaya. Tapi carry menjadi pilihan mereka terlebih dahulu sekarang ini. Mungkin mereka tak nak gunakan hero mid lane yang bersifatkan high ground untuk berhadapan dengan Haya ni. Mungkin mereka nak gunakan Lilia. Ya, betul. Ataupun kalau mereka nak bermain agresif, why not ambil Valentina? Valentina, ya, boleh sahaja diguna pakai dengan adanya mobility yang dimiliki juga menunjukkan sedikit sebanyak targeting untuk pasukan Invictus Gaming. Tetapi menghadapi dengan Shadow Kill, saya merasakan Ilya tak menjadi masalah dekat sini dengan adanya Black Show. Sebab kena ingat, apabila ada Haya, mid laner kena menjadi hero yang mempunyai kemampuan menyelamatkan diri sendiri. Ya. Cuba sekarang ni kita nak tengok apakah hero yang diambil untuk Invictus Gaming yang keempat, dan mereka mengambil Uranus Untuk tutup Cloud, pilihan yang baik. Cuma kena harapkan yang Uranus ni tak hilang terlalu banyak sangat dari game. Kalau tak, Betul. Cloud boleh push lagi. dan juga dia bukan saja terpaksa zoning sempat keluar daripada team fight. Ya, malah mereka tak ada CC sangat sekarang ni untuk Ya, ESP. betul. I harness it. Ya, Valentina seperti yang telah pun dijangkakan. Tapi sekarang ni untuk Roma, siapakah yang akan dibawa masuk? Nampaknya Khalid untuk memberikan gerakan yang lebih agresif lagi. You're from UK. Itulah translate lagi English. Ini nak pergi ke Paris terus jadi Kelly. Last pick untuk pasukan Invictus Gaming. Marksman saya rasa kat sini ambil Clean lah Clean. Ke Obsidia. Oh, Obsidia. Obsidia. Obsidia agak bahaya bagi saya sebab ada Khalid. Mungkin Clean pilihan yang lebih selamat. Geram pula aku tengok motor ni. Brody lagi. Kali lagi. Oh, Ini adalah Brody lawan Gwyn, Mat. Kata tak pros. Ada Raging Sandstorm, ada Special Magician. Sakit sebenarnya untuk body. Boleh saya dive sekali lagi. Adakah peristiwa pusingan pertama akan berulang sekali lagi? Go Vamos. Itu kata peminat mereka untuk melihat pasukan ini terbang ke Paris. Mereka perlu menang. Perlawanan wajib menang untuk mereka. Ayo, penonton-penonton, berikan sokongan kepada pasukan kegemaran anda. Kerana kita akan terus masuk ke perlawanan yang keempat. Jarak 10,000 kilometer dari Kuala Lumpur hingga ke Paris kini hanya dijarakkan dengan satu permainan sahaja. Perlawanan yang cukup penting. Gelar angkasa tidak percaya mencari mentari jadi panduan. Namun nafas kini di hujung nyawa. Segala usaha jadi taruhan. Nyawa terakhir untuk pasukan Invictus Gaming. Tapi peluang keemasan untuk Vamos terus mendapatkan kemenangan. Perlawanan pusingan keempat dimulakan. Orang putih kata third time is the charm. Tetapi pasukan Invictus Gaming sekarang ini telah pun melakukan perlawatan diri mereka apabila Nova Escobar rekan-rekan damage sangat besar. Melchior akan terus dicari. Shadow Strike
untuk mendapatkan darah yang pertama. Lihat bagaimana early game yang cukup penting untuk Invictus Gaming. Woo! Mulai rapuh dengan rotasi awal daripada 2 mid pasukan Vamos. Mereka menang di kawasan river. Mereka tukarkan yang satu kelebihan yang cukup besar. Lokun cari terlebih dahulu oleh Nova Escobar. Flicker dipancing keluar. Yep. Tetapi tak mengapa. Dia benar kerana dia dah dapatkan objektif yang penting dengan mana mendapatkan kill yang pertama dalam keadaan meruntuhkan nyawa Malcuti. Merupakan satu perkara yang sangat penting. Kalau tadi dalam perlawanan pertama Brody dapat untuk bertahan untuk memberikan satu tamparan kepada Natco, tapi disebabkan dengan kematian yang pertama secara tidak langsung Natco boleh untuk dapat kelebihan awal. Ini memang kelebihan awal untuk Natco. Alah, seperti kita katakan, level 1 hingga level 4 memang cukup penting untuk Brody berhadapan dengan Cloud tersebut. Namun dalam waktu yang sama, sempat di kawasan atas nampak seperti ada level yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Yatri. Clearance yang baik daripada 2 mid pasukan Vamos juga. Sempat dah melakukan satu rotasi. Airport sudah memegang kawasan total. Hazel mencuba untuk masuk, tapi nyawa Hazel dikurangkan dengan cukup banyak. Sempat untuk melarikan diri. Ya benar, untuk melarikan diri terus dihinggap dengan Hazel. Shadow skill terus dikongsi, tapi sempat akhirnya berjaya terjatuhkan Airport. Mendapatkan total lompatan dikenakan dan Hazel akan rasa akan dikorbankan. Dan Resistance Storm melarikan diri. Pengorbanan sekali lagi yang keluar kepada target yang paling penting. Hazel Malcuti ditupaskan. Belajar duet daripada Natco, melarikan diri terus daripada kawasan tersebut. Lantern Flare digunakan, tapi Natco standby saja, relax saja, tidak dikorbankan langsung oleh pasukan Invictus Gaming. Ya, dalam waktu ini Vamos mungkin berjaya untuk mendapatkan advantage yang kecil saja untuk awal permainan. Tapi perlu untuk sedar, Invictus Gaming boleh kita katakan hampir cukup all out ke arah early game. Dengan adanya Brody dan juga Hayabusa ini. Lompat baik! Dapat lagi! Nova Escobar! Dicairkan nyawanya. Dikorbankan, ditanam di bahagian mid lane. Berkesan memberikan kelebihan satu lagi kepada pasukan Vamos. Satu kelebihan yang cukup besar. Dia dapatkan nyawa Nova, tapi itu bukan pengakhirannya. Purify daripada Swallow juga Dipancing. berjaya untuk dipancing baik oleh Airport. Lompatan-lompatan daripada Guinevere ini mungkin bakal menjadi satu lompatan terus ke Paris untuk pasukan Vamos. Uyo, langkau jauh. Lonjakan paradigma, Mas. Lonjakan paradigma. Bozo. Dan sekarang ni Natco berada di bahagian bawah, sangat selesa sekali. Bola yang berkelebihan satu. Tidak boleh lagi untuk melakukan gerakan agresif. Jarang kita tengok Brody yang punya kelebihan awal bermain secara pasif. Ya. Berhadapan dengan Cloud. Ini semua atas akibat daripada bahagian awal tadi. Laning phase itu sudah pun dikacau oleh pihak ketiga. Yang dilakukan oleh Zakif dan juga Kokun. Cubaan untuk berikan serba sedikit poking. Tapi Swallow memang kan ada satu masalah yang besar. Blazing duet 1 lawan 1. Tetapi cantik bagaimana BMI itu memancing Malcuti untuk ke hadapan. Hanya boleh untuk pergi ke depan untuk muah sahaja. Tetapi itu cukup memberikan Malcuti nyawa yang agak rendah untuk pergi ke belakang. Sekarang terpaksa untuk berjaga-jaga. Airport sekali lagi. Balik rekod terjatuh Kajatri akan dijadikan sebagai masa tarikan yang berjaya untuk dibuat. Sekarang Aaron terus tarik. Namun berjaya melarikan diri terus. Nova Escobar terus berada di dalam kawasan opposition. Swallow cuba membantu. Nyawa rendah terus dilepuskan. Menjadi masa comeback untuk pasukan tim Vamos. 4 kill sekarang ini untuk pasukan Vamos. Tapi Invictus Gaming masih lagi ada 4 orang pemain yang cuba untuk memperlambatkan pengambilan total milik pasukan Vamos ini. Okey. Tempatnya rendah dekat bahagian tengah. Ini macam 4 lawan 4 sebenarnya. Tapi Zakif yang rendah. Sempat kembali ke dalam permainan. Zakif berjaya mengembangkan. Ada bawa mendapatkan total lebih dalam waktu ini. Hazel juga berjaya dijatuhkan. Lihat di belakang sana. 1 lawan dengan 3. Ada Bobo terkejar by memory. Nova Escobar mendapatkan kill. Akhirnya Invictus Gaming berjaya membalas serangan daripada Vamos. Ya, jumpingnya udah silap daripada Hero 4-4. Tiba-tiba ya, tak ada angin, tak ada reboot, balik requiem. Ya, itu yang membuatkan dia dikorbankan. Kesilapan membawa pada, namun belum pengakhiran. Masih memegang kelebihan daripada pasukan Vamos. Walaupun tidak banyak, sekarang ini mereka terus ke belakang. Resistance Storm memerankan Malcuti. Walaupun berjaya menggerakkan mereka, tetapi masih lagi mengorbankan
diri. Dibalas dengan Glokun. Nova Escobar saja yang tinggal di bahagian bottom lane. Satu trade yang boleh kita katakan memihak kepada pasukan Vamos. Goal lane ditukarkan dengan seorang Milin. Tapi sayang sekali shutdown yang dimiliki oleh Glokun dengan 4 kill tersebut didapatkan oleh Nova Escobar. Yep. Tanpa ada assist. Memang menjadi Tak masalah menguntungkan. besar. Untung untuk dia, bukan untung orang ramai. Ya betul. Itu adalah satu Yo. keuntungan sekiranya Malkut yang dapatkannya. Tapi kali ini Natco dengan 004. 3 kali permainan Cloud dalam series kali ini. Akif kena tarik sekarang Zakif. Terus diangkat dengan letter flare. Tarik. Dikorbankan terus. Tumpangkan. Ya berjaya untuk meletakkan posisi Zakif agak terlalu jauh ke depan dan akan dikorbankan menjadi mangsa yang kelima untuk pasukan Invictus Gaming. Di bahagian bawah pula Nova Escobar cuba untuk menghalang apa-apa daripada melakukan ganking. Natko yang bersorangan diri berada di bahagian bawah, terpaksa untuk mengendalikan 3 orang pemain. Masih lagi ada Shish Minion perlu untuk dirasakan. Ada masalah untuk beliau. Di bahagian atas Pakito mengendalikan lane seorang diri. Agak berbahaya juga jika bertemu dengan Hazel. Bukan untuk Pakito yang bahaya, tetapi untuk Hayabusa itu sendiri boleh untuk dikenakan one shot strike melalui knockout strike yang boleh meleburkan Hazel secepat yang mungkin. Ya. Cubaan untuk pengambilan turtle yang seterusnya, tapi entry Purify di pancing Baik. awal. Baik. Bukan juga dilepaskan. Sepan. Walaupun Uranus kaki ke bawah dah tak ada, perut pun terus dislocate, ditumbuk oleh Yatri. Cukup senang tadi tu. Oleh Sepat. Ya, sempat Kito mas Pakito. Kali ini 4 orang pemain saja untuk pasukan Invictus Gaming. Tumbuhkan daripada Sepan. Dia bagaimana lompat daripada Sepan. Dan dia balik requiem. Tapi lihat bagaimana Nova Escobar di atas Glokun. Dibiarkan terlebih dahulu. Swallow di sana. Sepan cuba untuk menembakkan tubuh. Tapi kali ini Entry kembali ke dalam permainan. Tumbuhkan bersama Kito. Tapi dia kembali katakan juga Nova Escobar akan tumbangkan. Nova Escobar dicari. Ada mau mendapatkan kill. Dia menerima ketegangan ini akan berjaya terdampak oleh pasukan Vamos. Nampaknya kawalan penuh dapat dilakukan. Full control daripada pasukan Vamos. Semuanya berkelebihan kepada pasukan Vamos. Apa lagi ingin dicari oleh Invictus Gaming? Kekurangan saja dihadapi. Malah tekanan menjadi lebih tinggi. Ini adalah satu hasil usaha yang cukup besar daripada Vamos. Mereka sememangnya mengikuti apa yang mereka katakan. Kesilapan dia memberikan tidak ingin ulang lagi. Tertimbang terus hilang daripada Arrow 4-4. Kombinasi baik melalui stack bukan bahasa migration rasanya tadi tu. Betul. Terus melenyapkan badan daripada pasukan tim Invictus Gaming. Bagaimana stack management daripada RF4 cukup cemerlang. Lompatan cuba dicari. Hampir terkena ke arah Hazel. Namun dengan ada kuat shade itu mengelak dengan cukup baik. Kiri dan kanan, tekanan diberikan ke arah Invictus Gaming. Tadi dengan chip, kali ini dengan Hayabusa. Yep. Semalam menentang gergasi merah, Hayabusanya cukup mengganas. Tapi kali ini macam shadow dia. Dia bukan tak ada dapat nak cari target, tapi tak ada ruang dia nak buat moment. Ya, tepat sekali. Siapa yang dia nak tangkap sekarang ni kalau dia pergi shadow kill kat Glokun? Glokun boleh elak. Betul. Zakip boleh tambah nyawa. Natko tak dapat dicari. Dengan ada BMI, dengan adanya double dash daripada Valentina ini juga. Masing-masing damage dia cukup sukar untuk didapatkan oleh Hazel sendiri. Hilang sah lagi untuk Lord. Situasi yang sangat menekan, pasukan Invictus Gaming terpaksa bermain dalam ruang yang kecil. Ini merupakan kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh pasukan Vamos. Memandangkan mereka dah meratakan semua tarikh depan daripada pasukan Invictus Gaming. Mereka ada ruang yang lebih luas. Buka map terlebih dahulu sekarang ni. Damage signifikan daripada Natko diberikan kepada Lord terlebih dahulu. Swallow berada di depan. Cuba cari jalan untuk pasukan Invictus. Tapi adakah jumpa untuk pasukan mereka? Cubaan untuk pengambilan Lord. What? Kali ini bahagian depan Hazel cuba dengan satu kuat shadow. Nova Escobar memaksa Natko dicari. Tak dapat. Tapi ada arah. Dapatkan Lord. Hazel tumbangkan Blazer duel. Natko ditumbangkan. Nyaurna untuk Swallow. Nova Escobar ditinggalkan. Nova akan ditumbangkan. Dua dijatuhkan oleh pasukan Vamos. Nampak rata pasukan Vamos telah pun membuatkan Invictus Gaming kumpau. Satu pun neutral objektif gagal didapatkan. Malah Hazel terus ditanam
Kita boleh lihat dengan lebih dekat daripada history play yang dimainkan. Aerobobo tempat menggunakan retribution. Hazel terpaksa mengorbankan diri. Dia cuba masuk. Dia tahu dia akan mati. Tetapi ketepatan retribution itu memang gagal untuk dilaksanakan. Permainan belum berakhir. Tetapi selebrasi sudah bermula. Laungan-laungan sorakan mula bergema di Stadium Juara. Tim Vamos semakin menghampiri ke perjalanan ke Paris. Invictus Gaming harapan semakin lama semakin malap. Kedudukan 3-0 ini mungkin bakal bertukar menjadi penamat 4-0 bersih. Dengan Lord berada di bahagian bawah. Invictus Gaming mempersiapkan pertahanan mereka sebaik mungkin. 5-5. Lord masih lagi ada. Minion juga dalam perjalanan daripada pelbagai arah. Ya benar, berjaya untuk meletuskan oleh defense di bahagian top lane sekarang ni. Oleh defense di bahagian bawah juga. Dapat untuk perhatikan sedikit sebanyak nyawa daripada Lord. Dan kali ini, next wave mungkin menjadi jalan untuk pasukan Vamos menamatkan permainan. Tetapi pertahanan masih lagi boleh dilakukan untuk pasukan Invictus Gaming. Belum nampak ruangnya. Yep. Malcuti dengan 3 kematian. Hazel dengan 3 kematian. 2 damage dealer utama. Menjadi santapan utama juga buat Vamos. Minion yang seterusnya. Mega Minion yang masih lagi berpihak kepada pasukan Vamos. Angkatan yang baik. Juga dapat kenakan daripada Waskoba. Kali ini Hazel berada di depan. Tak dapat menyelesaikan kerjanya. Dan sempat menentukan tarat. Hazel. Dengan shadow kill dilakukan. Hazel diangkat dan Vamos berjaya ditemukan. Kali ini Narko ditemukan oleh Malcuti. Percubaan bersempat. Tubuhkan tapi ada Vamos dapatkan double kill. Percubaan untuk pasukan Vamos maju ke hadapan, mencari menara-menara yang ada. 3 pertandingan 2. Damage dealer sedikit kurang untuk pasukan Vamos, tapi cukup untuk mereka mendapatkan menara yang seterusnya. Aerobobo menggocek-gocek. Yatri diangkat. Dan sekarang dengan ada spatial migration. Bukan daripada balik Requiem sebenarnya. Tidak ada spatial migration. Management stack yang dilakukan daripada Aerobobo berjaya untuk menimbang Yatri sebentar tadi. Akan tetapi permainan masih belum tamat. Namun kualiti daripada Vamos nampak solid. Tetapi apa sudah jadi dengan Invictus Gaming? Nampak celaru. Permainan yang mereka tunjukkan kali ini tidak bersama-sama. Sekarang ini mereka sememangnya berada di hujung tanduk. Setiap pemikiran, setiap perancangan seakan-akan salah belaka. Dan Vamos masih dalam momentum mereka. Ya. 7,000 gold lead. 16 berbalas 8. 2 kali ganda dominasi dalam permainan kali ini. Betul. Pertahanan yang akan membuatkan main pasukan Invictus pening kepala setakat ini. Lord percuma. Ya. Seakan-akan satu tanda memberikan penghormatan untuk Vamos menjadi wakil Malaysia. Satu lagi langkah. Satu lagi kemenangan. Masih rata untuk Invictus Gaming. Hanya satu saja tarik yang perlu untuk dipertahankan. Mereka sukar kerana mereka tak ada high ground dekat sini. Mereka tiada high ground untuk mereka meletuskan, meratakan Minion dengan lebih cepat. Apa yang mereka cuba untuk harapkan? Swallow! Nak harapkan Malcuti. Memang kena paksa team fight terlebih dahulu sebelum mereka meratakan Lord. Cukup sukar. Tapi kali ini pasukan Vamos merancang pergerakan mereka. Bahagian tengah dan atas bergerak secara seiringan. Pergerakan masuk Lord. Diiringi dengan satu konsel dan special migration. Bola Requiem dari Aerobobo mencari Nova Escobar. Satu blazing duel. Kristal terbuka luas. Winter Crown jika Narko. Pemain-pemain Invictus masih lagi ada. Hazel hampir tertumbang. Minion cukup banyak. Cukup penuh. Base pasukan Invictus Gaming. Namun dalam waktu ini 5 pemain masih tegak berdiri. Lihat kedudukan Klokun jauh rendah. Dengan Winter Crown dekat terlebih dahulu. Klokun ditumbangkan. Satu pemain dijatuhkan oleh Invictus Gaming. Di saat genting. Invictus masih mampu melawan. Masih mampu untuk menghirup udara segar walaupun Nova Escobar sebentar tadi hampir untuk dimatikan. Dia dah naik dah atas badan Aerobobo. Winter Crown diguna pakai untuk turunkannya semula. Tapi nasib menyebelahi pasukan Invictus Gaming apabila semuanya masih lagi hidup. Skill pula yang diberikan zoning yang baik daripada Nova Escobar. Akan tetapi pasukan Invictus Gaming perlu berhati-hati. 3 lane mereka kalah pada waktu ini. 3 lane menjadi ancaman untuk tiba-tiba Minion
yang akan mendapatkan permainan. 60 saat lagi, 1 minit sebelum pertarungan yang cukup penting. Tetapi dalam waktu ini, seakan-akan 85% permainan adalah milik Vamos. Sekadar satu menara yang dihancurkan di bahagian tengah itu sahaja. 3 lane untuk diurus oleh Invictus Gaming dalam keadaan mereka tidak mempunyai sebarang pass clearance. Dan mereka juga tidak mempunyai satu orang yang mampu untuk membuka map dengan selamat. Walaupun dengan adanya Uranus. Bagaimana Airpop mampu untuk memancing Purify dan melakukan special migration balik requiem tersebut ke arah Yetri. Akan melenyapkan harapan Invictus Gaming untuk mendapatkan panduan di bahagian hadapan. 3 emote dah dikeluarkan. Jadi 4 emote. Menunggu ruang di manakah? Ada Wise Koba ingin mengorak langkah masuk ke dalam The Cave. Mengawal kawasan river untuk dihalang dan menghalang pasukan Invictus Gaming daripada masuk. Lompatan. Tetapi lompatan dilakukan sebagai migration bersama dengan Requiem. Nomor Koba kali ini dapat dikorbankan. Di bagian belakang kali Abang Koti. Diberikan damage yang sangat besar. Melarikan diri dulu untuk Ezal. Satu nonton strike baik daripada tempat. Kali ini Narko dengan blazing duan berjaya dapatkan Malkante. 3 orang berbaki. Tapi dapat seperti Hazel akan dikejar. 5 orang pemain Vamos masih sekap diri. Lagi dan lagi berjaya untuk mendapatkan kill. Kali ini berbaki 2 orang. Lompatan defensive Purify. Minion cukup banyak. 2 saja. Pasukan Vamos. Ya trik. Saja masuk menghancurkan Kristal. Vamos. Kali ini dari diragui. Hari ini mereka dikagumi. Dari watak jahat, hari ini dipuji hebat. Inilah hasil usaha berpasukan. Mengejar impian, mengejar kejayaan. Dan mereka buktikan kemenangan ini sebagai bukti satu kemanisan berpasukan. Yep. Mereka juga buktikan bahawa siapa yang menyangka mereka berada di bawah di awal musim mendapatkan tempat kedua yang sukar untuk didapatkan, di mana di slot Grand Final yang pertama didapatkan oleh SRG. Tetapi masih terbuka luas untuk pasukan Vamos mendapatkan kejuaraan dalam MPL musim ini. Syabas kepada pasukan Vamos. Dan cuba lagi untuk Invictus Gaming. Perubahan yang mereka bawakan, tapi bukan sekadar perubahan. Ini bukti generasi baru bakal dilahirkan. Ya, setuju. Ini merupakan peningkatan mutu permainan daripada pasukan Malaysia itu sendiri. MPL Malaysia cukup berkeyakinan tinggi untuk memberikan laluan kepada Vamos. Diharapkan pada hari esok kita bakal saksikan perlawanan yang penuh dengan perlawanan sengit, dengan game yang sengit di antara Vamos bertandis SRG. Biarpun dalam halangan, biarpun dalam kesakitan, tetapi Vamos tetap tampil dengan satu kualiti yang cukup tinggi. Tetapi tidak lupa juga bagaimana hebat IZ dalam musim kali ini. Dominasi di regular season, dominasi di upper bracket. Tapi sayangnya tempat ketiga buat mereka. Jadi ayo kita bersama dengan Invictus Gaming dan juga Rose, dipersilakan. Invictus Gaming merupakan pasukan yang dibentuk daripada 5 pemain buangan. Namun mereka membuktikan tiada apa yang mustahil. Namun hari ini impian Invictus Gaming berakhir di tempat ketiga. It's been an emotional night. So I'm gonna try to make this as less painful as possible. I think I'd like to start with Yetri if it's possible. Ya, talk. Yetri, satu step sahaja, tapi unfortunately mereka tak dapat slot ke EWC 2026, and kita pun tahu di mana Yetri masuk di dalam Invictus Gaming, di dalam transfer window. Is there anything yang Yetri rasa you could have done different untuk musim ini? Is there anything yang you rasa you boleh buat different actually untuk musim ini untuk mendapatkan sepatutnya slot ke Grand Finals? Like anything you could have done different? Nothing to say, just
tak ada rezeki, buat dah usaha. Dan maybe kita try lagi next season. Thank you for supporters. Next season try hard lagi lah. Ramai orang actually sayang Invictus Gaming musim ini. And of course, Rose pun nak tanya Coach Bam. Coach, we started this season, you were always telling me, I think this is a top 8 team. But you made it so far, you even broke your top 4 curse. Coach Bam, what do you have to say about your journey this season? I'm still happy with my boys. Even they rank us at number 8. We go so far in the lower bracket finals. And I'm so proud. Like, we are here, standing like... But I'm also proud with Akip. Kip, I know you deserve this also. And to Coach Pacbet, good luck tomorrow. And guys, thank you so much for IG fans, for Vamos and MPLMY fans. I hope even we doesn't win even one game, I hope you enjoy the series. Coach Bam, this isn't easy for me to say. Tetapi kami berharap di musim depan IG akan kembali di pentas MPL Malaysia even stronger than this season. For the last time untuk MPL Malaysia musim ke-17, ladies and gentlemen, this is Invictus Gaming and you may have your final bow. And of course, kalau ada yang kalah, mesti ada yang menang. Stadium juara. Inilah dia wakil kedua kita untuk MSCD Esports World Cup 2026. Get up for Team Vamos! Sekarang kami ingin menjemput Team Vamos ke pentas, tapi kita akan bermula dengan the head coach, Coach Valdo, untuk sign the plaque dulu. Coach Valdo, dipersilakan. Up next, Coach Pacbet. Assistant Coach Pak Atan. Analyst Pak Atan. EXP laner Zeno. Romer Zikif. In the mid lane, Klakon. In the XP lane, Sabakito! In the gold lane, Natko! And last but not the least, the jungler, Error 404!
Semua nampaknya dah bersedia. Ladies and gentlemen, Team Vamos, your journey to EWC begins now in a count of 3, 2, 1. Boys, congratulations. Mungkin kita start dengan bocil dulu kot. Error. Congratulations. You have finally, sudah pun qualify untuk EWC in Paris. Untuk pertama kali. Betul. Apa perasaan bocil sekarang ni? Dia mixed feelings lah. Macam happy gila and at the same time nak nangis haru lah atas kerjaan dia sendiri lah. Sekarang dah layak ke EWC, dah tak sakit dah sihat terus lah. Sakit. Sakit lagi. Sakit-sakit pun main macam ni, takutlah kita. Harap-harap bocil boleh buat yang terbaik di EWC 2026. Thank you. We're all so proud of you. Thank you so much everyone. Tapi saya nak tanya kalau boleh, saya nak tanya Coach Waldo. Mana Coach Waldo? Mana Coach Waldo? Oh, Hey, hai. Halo. Saya Sokong Vamos. ya. Alright, bila kita tengok semula sebelum season ni bermula kan, adakah you expect your team akan pergi sejauh ni? Tak expect sebab kita roster last minute dan saya pun masuk Vamos itu 6 jam sebelum lock roster. Karena sebelumnya saya harusnya ke Rusia. Oh, maksudnya macam orang ambil you macam tiba-tiba lock, you pun macam ambil je lah, ada orang panggil. Ya, dari direkomen Natko, Klaukun, and then Bang Ava call saya untuk join Vamos. Dan awak buktikan sekarang, hari tu pergi Rusia, hari ni pergi Paris. Ya. Wow. I rasa it's such a heartwarming moment bila kita ada wakil baharu. Of course, the emotion is overflowing. And I saw just now that Coach Pakbet was teary-eyed when he was hugging Coach Bam on stage. Coach, this is Vamos's first time qualifying for the MSC. And I want to know, at what point did you think this was actually very much possible? I think the sacrifices on the players also, their time with their family. So yeah, hello to the family. Thank you so much for all time that you give it to us. We make it worth it, I think. Thank you, Coach. Thank you. Alright, sekarang kita nak bercakap dengan Natko, the one and only marksman kita. Ya. Natko kata Natko nak buktikan Natko boleh pergi ke EWC MSC dan sekarang Natko dah buktikan pada mereka yang doubt dengan you. Anything you nak cakap kepada semua haters dekat luar sana? Don't underestimate us. Jangan pandang rendah dengan dia. Itu saja. Yeah. Sesimpel itu. And of course Rose dan juga seluruh tim Vamos dekat dalam game ni memang diorang menang semua tapi hanya seorang sahaja yang layak digelar MVP of the match. Korang rasa siapa MVP? Akib. Without further ado, in 3, 2, 1, MVP of the match goes to Bocil! Terkejut. Kenapa terkejut? You rasa prestasi yang you keluarkan tadi tak bagus ke? Dia bagus, cuma saya rasa ZQ tadi banyak buat game lah. Oh, he's giving credit to his friend. Diorang ni memang sangat-sangat close. So, I nak tanya, tiket ke EWC sudah pun di dalam tangan anda. Tetapi tomorrow, it's gonna be the grand finals. Apa yang Bocil expect akan jadi di grand finals esok? Yang for sure kita akan bagi yang terbaik and kita akan fight lah.
Okay. Bap, bro. Well played, bro. Now, I rasa kita pun kena borak juga dengan Zeno sekejap lah. Zeno, Sepat. Mana Zeno? Mana Zeno? Ni. Zeno, bonjour. You are going to Paris. Bonjour. Bonjour. Kita tahu di dalam Vamos musim ini EXP lane pun kita macam swap sikit kan. Tapi you are going to Paris. You akan wakil Malaysia juga. Kita tak tahu apa akan jadi di sana. Mungkin Zeno akan dimainkan, mungkin Sepat akan dimainkan. So, apa perasaan Zeno sekarang ni? Saya rasa bangga lah dengan tim saya. Sebab diorang pucuk saya pergi ke Paris. Ipu ah. So sweet. Ipan, apa Ipan nak cakap dekat Angah? Angah kat rumah tengah tengok ni, Ipan. Angah! Adik Angah pergi Berry. You know what? Mungkin kita boleh wrap this up. Sepat. Selain daripada Angah nak cakap apa dekat fans Vamos. Forza Vamos yang datang hari ni. Firstly, saya nak cakap thank you dekat management Vamos, Bos Hanan, Bos Din, semua bos, Avas, Kupo, siapa-siapa yang sokong kita orang sangat-sangat happy and also give me opportunity for this season. And then to Forza Vamos, thank you sangat-sangat sebab nyanyi untuk kita orang, bagi kita orang semangat, and also semua fans Vamos and fans IG or fans SRG, whoever you, thank you so much sebab memeriahkan MPL FY. So, thank you so much guys. We love you all. Aww. Sekali lagi stadium juara. Ini adalah wakil kedua kita, Tim Vamos. Terima kasih banyak-banyak kepada pasukan Vamos. Dan inilah dia wakil kedua untuk ke EWC Paris. Dan tak ada apa lagi yang kita boleh expect daripada mereka. Mereka akan menjadi lawan kepada Selangor Red Giant esok untuk format Best of 7. Dan kita tak boleh nak expect apa yang akan berlaku. Ros, kita dah tak ada apa dah dengan diorang. Kita nak hantar terus kepada meja panelis. Dan mereka bincangkan apa yang akan berlaku. Jom kita pergi dengar apa kata mereka. Maka sudah lengkaplah kedua-dua slot MSC, SRG dan juga tim Vamos ulang siaran. Apa yang berlaku pada 2024. Kan tahun lepas ya? Terlepas 2025. 2024 siapa? SRG seorang. SRG seorang. SRG dengan Homeboys. SRG dengan Homeboys. SRG dengan Homeboys. Lepas tu baru SRG dengan Vamos. Dan last Grand Final 4-2. Last Grand Final 4-2. Tepat sekali. Lepas tu dah semua kosong. Tapi kita mengharapkan pada hari esok akan menjadi berbeza. Secara jujurnya, saya dapat rasa yang pasukan Vamos ini adalah pasukan Vamos yang berbeza. Ramai juga yang mengatakan perkara tersebut. Even streamer daripada MPL Filipina juga mengatakan bahawa mereka ada potensi. Mereka juga akan menjadi one of the dark horse team yang akan berada di international stage. Tapi inilah dia key player kita, Rich Guy, kepada Sepat 758 gol per minit. Clockun dengan damage tertinggi. Walaupun mereka gunakan Valentina, cukup besar damage yang dikeluarkan untuk menjatuhkan Yetri yang menggunakan Uranus dekat sini. Ya, sepatutnya menjadi sandbag. Manakala Clockun dan juga adalah best wingman memberikan bantuan sebanyak 14 daripada 19 kill yang telah pun berjaya didapatkan oleh pasukan Vamos. Dan saya kena katakan dekat sini di mana tim Vamos adalah pasukan yang lebih baik lagi, pasukan yang lebih bersiap sedia. Kita dapat melihat bagaimana mereka melaksanakan sikit sebanyak adjustment drafting dan mereka juga telah pun merancang drafting lebih baik lagi kalau dibandingkan dengan Invictus Gaming. Tiada adaptasi kepada perubahan draft, tiada adaptasi kepada counter drafting di bahagian bawah, membenarkan tim Vamos situasi yang jauh lebih selesa lagi. Aero for the MVP kita, ianya berjaya untuk mendapatkan 6 kill, 1 kematian dan juga 6 assist sebentar tadi, walaupun tidak mempunyai begitu banyak damage item. Dengan adanya concentrated energy sebentar tadi, Garden Helmet juga bersama dengan Queen Swing, Buff of the Split
memberikan fokus lebih banyak lagi kepada item defensif, membenarkan Aero 404 bermain dengan agresif di bahagian hadapan dan sedikit sukar untuk didenda oleh Invictus Gaming. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Zeki tadi, dia mengatakan yang alright, ini game Zeki bermain dengan sangat-sangat baik. Ya. Jadi kita nampak bagaimana dia antara penyebab kenapa Aero 44 boleh freely untuk dive. Boleh dive tanpa rasa perasaan takut dengan adanya backup daripada Sepat, ada backup daripada Zeki. Dan ini yang menyebabkan kenapa Vamos dari segi benteng kekebalan mereka, diorang punya initiator bergerak dengan sangat-sangat synchronized. So far, bagi saya overall MVP adalah Zakif. 4 game, 4 kali playmaking yang ditunjukkan prestasi yang cukup luar biasa. Dan MVP yang kita dapat saksikan ketika ini adalah kepada Aero 404. Saya tak nafikan yang dia juga melaksanakan setup yang baik, tapi yang membuka ruang, Khalid, kita nampak bagaimana hentakan dia, Desert Tornado dia mengena kepada sasaran, menangkan early game, malah rotasi yang berlaku memudahkan Clockun untuk hadir ke bahagian goal lane. Yes, saya setuju. Aero 404 memangnya cukup agresif, walaupun itemization yang lebih berasaskan kepada defensif dekat sini. Tapi kita juga kena akui, pasukan Vamos menjadi pasukan yang hebat, menjadi pasukan kedua terbaik buat ketika ini dalam MPL Malaysia musim ke-17 disebabkan mereka bermain sebagai satu pasukan dengan lebih cemerlang. Masing-masing melaksanakan tugasan ataupun job desk mereka dengan begitu baik. Natko, Zeki, Clockun, Sepat dan pastinya Aero 404. Kerjasama di mana inilah yang membenarkan mereka untuk mendapatkan kemenangan dalam team fight. Sebab kita dah melihat pusingan yang terakhir ini terutamanya untuk Invictus Gaming sedikit kucak kacir, minta maaf saya perlu katakan, di mana gameplay yang kurang kemas ini mudah untuk didenda berkali-kali oleh pasukan Vamos. Ya, dalam saya sangat tertarik dengan Aero 404 punya kefahaman terhadap Gwyn ni. Lihat bagaimana dia tahu yang rakan dia akan datang dekat dan kemudian dia prepare juga Winter Crown. Jadi dekat sini at least dia boleh selamatkan diri jika ada sesuatu perkara yang berlaku tidak digini. Jadi so far inilah bracket terakhir yang kita dapat saksikan pada hari esok. Menyaksikan perlawanan Grand Final. Repeat SRG berhadapan dengan pasukan Vamos. Tapi perjalanan pasukan Vamos bermula di upper bracket 3-0 dan kemudian terpaksa untuk menghadapi perjalanan di bahagian bawah dengan agak awal. 3-1 berhadapan dengan robot merah. 4-0 Sweet Revenge dari Vamos. Tak pernah menang di regular season, tak pernah menang di upper bracket. Ya. Pembantaian yang paling berpuas hati di lower bracket final. Besok akan berhadapan dengan SRG